Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani Khas. Kami bawakan untuk membincangkan pasca pengumuman Kabinet berorientasikan hasil yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat. Dan kalau secara umumnya kita melihat, mungkin anda ada yang terlepas pandang, 4 Menteri Kanan dikekalkan. Strukturnya 4 Menteri Kanan dikekalkan, tiada timbalan Perdana Menteri, dan kalau dikira keseluruhannya ada 69 Menteri dan juga timbalan Menteri, 70 kalau masuk Perdana Menteri, dan hanya ada seorang individu yang daripada teknokrat dikekalkan, iaitu Menteri Kewangan Datuk Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang dikekalkan bersama dengan 2 timbalannya, iaitu YB Muhammad Sahar Abdullah dan juga YB Yamani Hafiz Muda. Tetapi untuk kita melihat, memahami Kabinet berorientasikan hasil ini, saya nak bersama dengan Prof Ulong, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengerusi Majlis Profesor Negara yang juga pengarah kita UKM. Prof, opinion pertama ataupun pendapat pertama apabila melihat senarai kabinet yang diumumkan? Saya tengok tadi, saya ingat saya silap tengok kabinet yang dulu, tapi tak apalah. Sebenarnya banyak persamaan kabinet dulu dan sekarang dari segi orangnya, kerana ada 2-3 yang baru, Senator Idris, kemudian Syahidan, Mahathir. Ini semua orang baru, Datuk Azumu. Ada 3-4 orang je yang baru. Yang lainnya adalah yang telah menjadi menteri dalam kabinet Mahyudin, tetapi kedudukan mereka diubah sesuai, saya rasa telah melihat prestasi mereka dalam tiap kementerian. Jadi kementerian utama yang dalam keadaan COVID dan juga ekonomi ini yang dikekalkan ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Kanan, Industri, Antarabangsa dan Industri. Kemudian kementerian menteri di Jabatan Perdana Menteri, ini semua kelompok-kelompok yang akan mendukung program ekonomi negara. Kemudian yang kesihatan, kita lihat KJ Khairi Jamaluddin telah saya anggap naik taraf lah dia, kerana ini kementerian yang paling sukar dalam keadaan sekarang, dan dia telah berjaya mencapai satu pencapaian yang baik dalam semasa menteri Kementerian Sains Teknologi, khususnya mengenai agihan vaksin. Jadi saya rasa memang kita pun dah sebut-sebut kemungkinan beliau ini naik kepada taraf dijadikan menteri Kementerian Kesihatan. Yang lain itu saya rasa saya melihat ini bukannya macam kluster tau. Kluster dulu betul lah, tapi saya melihat semacam concentric circle, bulatan dalam bulatan dalam bulatan. Jadi pada saya yang bulatan dalam itu yang penting sekali, yang hampir dengan Perdana Menteri, di mana action dan result diperlukan dari kementerian itu, tetapi ia disokong oleh kementerian yang di lingkungan kedua. Jadi lingkungan kedua itu seperti pendidikan, kemudian Kementerian Pengajian Tinggi, kemudian hal ehwal Sabah dan Sarawak juga penting, pengangkutan, sumber manusia. Jadi pada saya dia 3 lapis kementerian ini. Kementerian utama dia, kementerian lingkungan kedua dan yang ketiga. Dan kalau kita tengok susunan dan taraf gaji KSU masing-masing, kita tahu yang tinggi pangkatnya ialah dalam kementerian yang penting ni. Yang rendah sekali gaji dan pangkatnya, grade-nya ialah di kementerian yang luaran itu. Jadi ini cara kita membaca peri pentingnya sesebuah kementerian juga disandarkan kepada penjawat awam yang mengetuainya, iaitu Ketua Setiausaha. Prof, biasanya apabila kita mendapat Perdana Menteri baharu, dia hadir dengan harapan yang baharu. Kalau kita tukar kerajaan, kita juga akan dapat kabinet yang baru. Tetapi melihat kepada status quo struktur kabinet ini, yang mungkin tidak banyak perubahan. Ini mungkin menimbulkan persepsi yang berbagai ataupun mungkin kurang senang didengar kalangan masyarakat di luar sana. Tetapi dari sudut politiknya, Prof,
agihan kerusi-kerusi ataupun jawatan dalam kabinet ini juga perlu diambil kira sebagai faktor untuk mengekalkan kestabilan selain daripada memastikan bahawa individu yang tepat atau individu yang betul diletakkan di kementerian yang penting ni. Saya rasa agihan dari mula kerajaan Perikatan kemudian Barisan Nasional, pertimbangan terhadap agihan kepada parti-parti anggota itu memang menjadi pertimbangan utama kerana bila menjadi anggota dalam BN misalnya, MCA, MIC dan parti-parti lain daripada Sabah dan Sarawak, jadi mereka ini akan diberikan jawatan menteri ataupun akhirnya timbalan menteri. Jadi ini saya tidak ragukan kerana ini adalah pola yang kita terima dalam Pakatan Harapan bersama. Jadi mana yang nak komen PN dengan kerajaan sekarang atau BN, model Pakatan Harapan pun serupa. Jadi saya melihat juga apa yang dimaksudkan ini ialah kabinet ini bukannya kabinet baru dari satu segi kerana ia nak melanjutkan apa yang telah dijalankan selama ini oleh kabinet Tan Sri Mahyudin yang ketuanya yang ditak percayai, bukannya semua kabinetnya. Jadi kita dapati performance atau prestasi kabinet dalam kabinet Tan Sri Mahyudin itu ada yang baik, ada yang kurang memuaskan. Jadi pada saya yang kurang memuaskan tu dah ramai dah saya nampak drop dan tidak ada dalam ni. Jadi dalam konteks itulah saya rasa apa yang sangat penting kita lihat ialah bagaimana tujuan serampang dua mata, ekonomi dan kesihatan. Bagaimana tujuan keserampang dua mata ini boleh dipenuhi oleh kabinet ini. Jadi saya nampak perubahan-perubahan itu berlaku dalam konteks untuk mencapai tujuan serampang dua mata, ekonomi dan politik, ekonomi dan kesihatan yang telah pun diusahakan dan sekarang pun sedang berjalan melalui Pelan Pemulihan Negara. Pasal 1, 2, 3. Jadi maknanya kerajaan berubah, kabinet pun berubah, tetapi proses pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara itu teruskan dan kita baru dengar ada kawasan-kawasan yang dah naik nombor 2, kawasan tahap 3, pelabuhan naik tahap 4. Jadi kita kena fikir itu. Jangan kita fikir sangat orang ni berapa ramai. Perkiraan parti itu tetap ada, tetapi boleh tak mereka ni bekerja? Dan terbukti tak kehebatan mereka ini? Jadi ini yang saya rasa kita harus beri perhatian dan tidak terlalu melihat performance pribadi seseorang itu berdasarkan kemampuannya melaksanakan apa yang telah ditentukan untuk mengatasi masalah COVID dan juga ekonomi. Kabinet ini berorientasi ke hasil dan ia perlu dilakukan berlandaskan kepada 3 prinsip yang disebutkan, iaitu peka dengan keadaan semasa, bertanggungjawab, amanah dan mengembalikan semula keyakinan rakyat. Bagaimana para menteri dan juga timbalan menteri yang baru dilantik ini boleh mengaplikasikan ataupun menggunakan pendekatan yang lebih bersifat terbuka dalam kita sebenarnya dalam persimpangan untuk sama ada kita keluar daripada pandemik dan juga krisis 3 serangkai ini ataupun kita hanya akan bermain di takuk yang sama? Saya rasa sebenarnya saya tak risau sangat sebab kita lebih buat perbandingan segera antara apa yang berlaku 3 bulan lalu dan apa yang akan berlaku sekarang. Itu dia kelebihan keadaan ini. Kerana kita boleh, kerana Datuk Seri Ismail Sabri pun, kita boleh nilai apa yang dia capai. Dulu mengapa timbalan Perdana Menteri, apa yang dia boleh capai sekarang tanpa timbalan Perdana Menteri. Jadi pada pandangan saya, peka dengan keperluan semasa, tanggungjawab dan amanah, ini semua adalah generik ataupun nilai-nilai sepunya dan umum yang mesti dipunyai oleh menteri-menteri. Itu tidak dapat elakkan. Malah pejabat awam pun mesti juga mempunyai 3 prinsip ini. Kerana dia akan membantu menggerakkan setiap kabinet atau setiap kementerian. Kerana menteri saja tak cukup nak menggerakkan. Dia mesti ada penjawat awam yang berdedikasi, yang sudah pun tahu apa rancangan mereka dan ada setengahnya sudah dapat balik menteri lama dia, menteri dulu. Saya dapat mesej mengatakan mereka gembira mereka dapat balik menteri
Tapi tak semua gembira, ada juga yang merasakan risau juga kan, kalau perlu kerja keras lagi ke. Jadi ini semua reaksi spontan daripada penjawat awam yang saya dapati dalam tempoh 45 minit lalu. Ya. Prof, menteri-menteri yang berjaya ataupun dapat mengekalkan portfolio masing-masing ini seolah-olah diberi peluang kedua untuk sekali lagi membuktikan diri mereka ataupun memperbaiki pendekatan ataupun dasar polisi sedia ada. Bagaimana untuk mereka-mereka yang baru saja diangkat masuk ke dalam kabinet ataupun mereka yang mendapat portfolio baru? Contohnya saya lihat di sini Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, kemudian kita ada Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, Kementerian Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ini antara wajah-wajah baru yang bertukar portfolionya, dan juga Datuk Seri Zuraidah Kamaruddin sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Bagaimana mereka ini perlu meletakkan penanda arasnya, kerana tempohnya 100 tahun dan ini pastinya orang kata apa, KPI awal 100 hari itu sangat crucial. Kalau mereka gagal menunjukkan prestasi atau sekurang-kurangnya menunjukkan yang mereka mampu mengepalai sebuah kementerian itu, apakah kesannya nanti, Prof? Yang penting sekali kita mesti tahu tiap kementerian itu telah meletakkan garis panduan apakah roadmap mereka. Saya rasa tiap-tiap kementerian ada roadmap dia, macam mana peta perjalanan yang akan mereka lakukan. Perubahan kerajaan kepada sekarang ini tidak banyak merubah pada saya dari segi roadmap itu. Apa yang berubah adalah nanti mengikut menteri itu. Kerana menteri kita ini bukannya pakar dalam bidang masing-masing. Ya, KJ bukan pakar dalam kesihatan, tapi pengetahuan dia, pengalaman dia berkait dengan itu yang kita mahukan, dan pendirian politik beliau yang jelas, apa yang dipentingkan untuk rakyat. Jadi ini yang kita harap dari menteri. Jadi saya kira kalau menteri yang macam Datuk Zuraidah, saya rasa dia boleh menjalankan tugasnya kerana dia dulu in charge perumahan dan perbandaran. Dia keluar bandar dan sebagainya. Jadi ini menukar tempat dan juga roadmap. Jadi saya rasa dia akan dibantu untuk melaksanakan dan meneruskan roadmap ini oleh penjawat awam yang baik. Jadi ini dia. Jadi pada saya yang kritikal dalam semua ini pada menteri-menteri ini bukannya menteri-menteri ini sahaja. Yang kritikal ialah penjawat awam dan juga orang di bawah peringkat daerah, di peringkat mukim yang terlibat dalam rangkaian aturan birokrasi untuk melaksanakan kementerian. Jadi jangan kita anggap bahawa menteri ini hero, Superman, semua boleh buat, atau Avengers ke. Pada saya, mereka ini sebenarnya ketua untuk, seperti kata Perdana Menteri tadi, dia mesti ada keperluan semasa, bertanggungjawab dengan amanah, mengembalikan semula keyakinan rakyat. Ini dia kerja-kerja umum yang dilaksanakan. Di samping perkara-perkara yang konkret dan praktikal yang mereka harus laksanakan. Baik, terima kasih Prof. Kita berhenti dulu untuk rehat ini. Selepas ni kita nak sambung lagi perbincangan. Kabinet berorientasikan hasil yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempunyai tempoh 100 hari untuk menunjukkan pencapaian awal mereka berdasarkan ataupun berlandaskan 3 prinsip ini, iaitu peka dengan keperluan semasa, bekerjasama, bertanggungjawab dan amanah, serta mengembalikan keyakinan rakyat. Dan saya nak sambung perbincangan ini bersama dengan Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Prof, sebelum saya nak mulakan, saya nak bacakan satu kenyataan daripada Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan. Dan antara lain, kalau intipatinya adalah untuk mencadangkan kepada kabinet yang baru ini melihat kembali cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu cadangan reformasi institusi. Antaranya ada dalam 7 tawaran yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum beliau kehilangan sokongan majoriti. Adakah 7 cadangan ini ataupun 7 perkara itu seperti Akta Anti Lompat Parti, had Perdana Menteri 2 penggal ini adalah satu keutamaan dalam kabinet baru ini, ataupun ia
mungkin perlu diberikan keutamaannya di kemudian. Yang penting adalah ekonomi dan juga kesihatan rakyat. Sebenarnya yang penting bukannya yang 7 ini. Yang penting adalah yang berkait dengan COVID, penyelesaiannya, kemudahan. Misalnya pernah ada keluar satu interview, Tan Sri Jamilah mengatakan penasihat kepada Perdana Menteri menyatakan kita mesti buat mass Testing. ujian, Ya. mass testing. Kerana itu satu langkah yang paling penting dilaksanakan untuk membolehkan containment atau pengawalan. Tapi kita tak buat. Kita biarkan kita buat di peringkat negeri saja, terpulang pada negeri yang sanggup. Kerana it costly kan, mahal. Tapi pada saya, bila orang ramai sampai 20,000 tu lagi mahal pula kosnya. Jadi pada saya ini penting kita lihat dari segi pelaksanaan yang direct, khusus dan segera. Itu juga dalam vaksinasi. Vaksinasi saya rasa berjalan dengan baik dan kalau Sabah, Labuan boleh dapat herd immunity already, bagus itu. Jadi walaupun kecil tempatnya, tapi kita tahu bahawa efisiensi frontliners dan juga yang terlibat dalam mengendalikan proses vaksinasi ini. Jadi itulah fokus kita yang pertama. Bukannya lepas tu bolehlah nak berunding tentang Perdana Menteri nak jadi 2 kali, tak 2 kali, loncat parti dan beberapa lagi yang dicadangkan. Dan saya rasa banyakkan cadang ini adalah dari parti pembangkang yang telah pun berunding dengan Tan Sri Mahyudin sebelum beliau menghasilkan 7 itu. Itu yang dapat saya tangkap dari maklumat-maklumat yang diberikan oleh dalam sosial media, bagaimana ketua beberapa ahli DAP telah dipanggil berunding dan sebagainya. Jadi pada saya yang 7 ni penting. Mungkin lebih penting ada beberapa perkara lain. Semalam saya berbincang dengan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak mengenai menyorot penubuhan Malaysia. Saya rasa hal federalisme ni banyak yang belum diselesaikan, yang harus diselesaikan. Saya gembira melihat Datuk Seri Junaidi dilantik sebagai Menteri Undang-Undang dalam Jabatan Perdana Menteri. Kalau dulu dia keusahawan, sekarang dia di situ. Jadi di sini tempat dia kalau dia nak membuat perubahan yang dicadangkannya semalam dalam perbincangan kita berkait dengan mengemaskan kembali perjanjian dan juga apa yang berlaku antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung dan juga Kerajaan Persekutuan. Jangan lupa, Sabah dan Sarawak tetap bersama kita. Jadi mungkin COVID, kita bukan hanya masalah COVID yang kita nak selesaikan, tapi ini masalah yang terus-menerus nak kata menghantui tidak juga, tapi yang terus-menerus merasakan tidak puas hati. Tiap kali saya berbincang, selalulah timbul soal ini. Bilakah orang IBAN ni nak jadi ketua setiausaha negara, ketua setiausaha kementerian? Jadi ini soalan-soalan yang remeh bunyinya, tapi menjelmakan betapa dalamnya tak puas hati berkait dengan hubungan antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Mungkin itu untuk jangka panjang. Mereka kabinet yang ada ini mempunyai tempoh pentadbiran sehingga Julai 2023 sebelum penggal baharu ataupun penggal tamat tempoh. Tetapi Prof, dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada kementerian-kementerian yang sangat penting untuk membawa kita keluar daripada krisis 3 serangkai ini. Antara yang paling penting adalah selain MOSTI dan juga KKM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini juga kementerian yang sangat krusial, walaupun kurang dibicarakan, tetapi inilah kementerian yang menguruskan pemberian bakul makanan, kementerian yang menguruskan anak-anak mereka petugas Barisan Harapan yang mungkin sudah kelesuan ataupun burn out dengan sepanjang tempoh 2 tahun ini berdepan dengan pandemik. Apa kalau kita boleh fokuskan kepada KPWKM ni, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menterinya pun orang yang sama daripada pentadbiran sebelum ini. Apa sebenarnya keutamaan ataupun prioriti yang perlu diberikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang menterinya adalah Datuk Seri Rina Harun ini? Pada saya, apa yang mereka harus berikan ada 2. Satu,
jangka pendek, apa dia yang mereka boleh buat. Ialah beri makanan dan sebagainya. Tapi jangka sederhana dalam 100 hari atau dalam setahun ini, apa yang mereka nak buat. Jadi sekarang saya pernah baca dulu satu kertas mengenai keadaan keluarga di Malaysia ini yang ditulis oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Wan Azizah. Bagaimanakah kita merealisasikan beberapa cadangan yang telah dibuat itu yang 3-4 tahun lalu. Jadi hal keluarga ini penting kerana saya lihat kita lebihkan individu kerana individu ini pengundi. Jadi individu ini beri perhatian lebih. Jadi dalam demokrasi keluarga tak ada peranan, dia tak boleh mengundi. Yang ada ialah komuniti di mana pengundi dari komuniti menentukan parti mengikut UMNO ke Melayu ke Cina ke India. Jadi keluarga ini tertinggal dalam banyak hal. Jadi dari segi konsep pemerintahan dalam negara ini termasuk dalam kementerian itu, apa dia yang kita nak jadikan dengan keluarga ini? Apa kita nak kaji? Saya tengah fikir, orang tentera ni ramai yang berhenti awal atau pencen awal. Apa jadi pada keluarga mereka ini? Jadi ini isunya ialah isu jangka panjang ya juga, tapi jangka pendek ini mungkin kita harus mulakan usaha melihat keluarga itu lebih mendalam. Di samping nak memberi duit, nak beri makanan. Saya rasa itu penting. Tapi yang jauh lebih penting ialah welfare, social well-being mereka dalam jangka panjang yang harus bermula diberi perhatian sekarang. Prof, walaupun kita memberikan fokus pada tempoh 100 hari tapi kita tidak boleh lari kepada soal politik kerana hakikatnya kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan diketuai oleh UMNO yang sudah sekian lama tidak berada di Teraju Harapan. Kini mereka mempunyai peluang sebagai Teraju Harapan. Tapi dari sudut hierarkinya juga kita saksikan kali pertama UMNO ataupun ahli-ahli UMNO yang tidak berjawatan di peringkat pusat. Contohnya Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Syamuddin. Mereka ni tidak ada jawatan dalam UMNO, jawatan-jawatan besar. Tetapi bagaimana ini sebenarnya boleh beri kesan kepada situasi politik negara pada pendapat Prof? Umumnya UMNO semenjak tewas dalam 2018, salah satu perkara yang penting kita harus beri perhatian ialah Majlis Tertinggi UMNO yang tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Kerana kalau dulu semasa pemerintahan BN, Majlis Tertinggi UMNO ini menjadi tempat semua menteri berhimpun, dilantik di situ berbincang mengenai negara. Apa yang dibincang dalam MKT akan keluar dalam kabinet misalnya. Tetapi setelah UMNO tewas 2014, kemudian luka lagi selepas PN naik dengan Mahyudin jadi ketua, dan selepas itu kita dengar macam-macam hal. Jadi kita dapati ramai orang kuat UMNO ni yang jadi menteri tidak ada jawatan dalam Majlis Tertinggi UMNO. Ini dia isunya. Jadi kekuatan itu tak dapat disambut dalam UMNO sendiri. Ini yang saya rasa akan menjadi cabaran. Kerana tidak ada perbincangan. Sekarang ni bayangkan, Perdana Menteri bukannya pengurusi UMNO. Bukan Presiden UMNO. Ya. So, jadi macam mana itu? Jadi ini yang mungkin UMNO harus ada pilihan raya lagi lah untuk menentukan siapa dia susunan ahli-ahli yang tertinggi mereka. Baik Prof, akhir sekali pun kita hanya ada masa berbaki kurang 2 minit. Melihat kepada tak kisahlah siapa pun yang menduduki ataupun apa jawatan mereka dalam parti, kerja ataupun amanah di peringkat kementerian itu, tugas di kementerian dan tugas parti itu adalah dua perkara yang harus dipisahkan walaupun mereka tidak boleh lari kerana saling berhubung kait. Tetapi harapan yang kita boleh letakkan ke atas 69 menteri dan juga timbalan menteri kabinet kali ini untuk kita diberikan peluang kedua untuk beberapa individu ini, apa harapan yang boleh kita simpulkan untuk mereka ini? Yang penting ialah mereka semua yang telah pun jadi menteri sebelum ini dan disambung atau diberikan kali kedua ialah untuk meneruskan apa yang mereka lakukan dan apa kekurangan itu harus diatasi. Jadi jadikan keadaan ini ataupun suasana ini sebagai untuk menilai kembali apa yang telah mereka lakukan. Dalam tempoh seminggu, 2 minggu ni mereka boleh menyuruh kementerian SUB-nya,
TKSU-nya menilai kembali apa pencapaian mereka dan bergerak dari situ. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara MPN dan juga pengarah kita UKM, berkongsi pandangan berhubung dengan pembentukan kabinet baru, kabinet berorientasikan hasil yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian saja Buletin Awal Nihas. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.